Okay, so hari ini kita akan sambung lagi hukum-hukum logalima. So hukum logalima ini memang dipekarkan dalam exam jugalah. So macam semalam cikgu kata ini lebih daripada indeks sebab dia ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Tapi yang keempat ini tujuan dia ialah untuk tukar asas. Okay, macam semalam kita nak tekan kalkulator. Dia bagi kita asas 2. Kalkulator tak boleh tekan asas 2. So kita boleh gunakan hukum yang keempat ini untuk tukar dia kepada asas 10 supaya kita boleh tekan kalkulator lah. Okay. Nanti bila kita tengok soalan seterusnya pun ada masanya kita perlu buat kerja ini. So apa yang kita tengok yang hari ini ialah 3 rumus sebelum ini. Okay. So di sini dia akan mengatakan kita akan gunakan hukum ini, tengok keadaan. Kadang-kala kita akan gunakan arah ini. Okay? Kalau gunakan arah ini, kita akan tengok daripada 1 logalima, kita huraikan dia jadi 2 logalima. Okay? Okay? Daripada 1 logalima, sini ada 2 logalima. Okay. Okay. Yang bawah ini, biasanya kalau dalam soalan itu, awak pakai ikut arah ini, maka ketiga, you pakai ikut arah inilah. Okay? Sebab yang ketiga itu tak berapa nampak sebab 1 logalima masih 1 logalima. Okay? Dan ada masanya pula kita nak kurangkan logalima yang ada. So waktu kita nak kurangkan logalima yang ada, arah macam ini pula. Okay? Arah macam ini pula. Daripada 2 logalima jadi 1 logalima. Kejap, rasa ada orang. Ke sini. So, bila kita nak gunakan hukum logalima, kita kena tengok betul-betul sekarang kita nak huraikan supaya makin banyak logalima keluar ataupun kita nak ringkaskan, mempermudahkan supaya logalima tinggal sikit saja. Dia ada masanya kita kena buat kerja hurai, ada masanya kita kena buat kerja ringkas. So, kamu kena hati-hatilah. Rumus ini ada dalam exam. So, bila kamu nak buat kerja itu, awak berhati-hati. Katakan sekarang, kamu kata, sekarang saya nak gunakan hukum logalima untuk huraikan. Maksudnya makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak logalima. Maka awak sepatutnya semak ini. Kamu tengok ini Ini ialah darab, ini ialah bahagi, ini ialah kuasa. Maka apa yang awak perlu tengok ialah dalam logalima yang cikgu pekarkan tu, ada tak darab, bahagi ataupun kuasa? Kalau ada, baru mungkin kita gunakan hukum untuk huraikan. Maksud saya macam ini Kalau sekarang cikgu bagi kamu log 2 3 M. Okay? Log 2 3 bagi M. Log 2 3 tambah M. Log 2 3 tolak M. Kejap, saya rasa ada orang masuk. Okey. Katakan sekarang cikgu nak huraikan. Cikgu nak huraikan. Maksudnya makin lama makin banyak logalima. So arah ke kanan yang warna hitamnya. Antara 1, 2, A, B, C, D ini, yang mana satu saya boleh gunakan hukum untuk huraikan dia. A, B, C, D. Macam mana? Macam tadi cikgu kata, bila awak nak huraikan, kamu kena cari dalam ungkapan kamu ada tak yang jenis darab, bahagi ataupun kuasa. Sekarang yang mana ada darab, bahagi ataupun kuasa? A dengan B. Sorry tak dengar. A dengan B. A dengan B. Maksudnya sekarang kalau cikgu keluar soalan kepada kamu, kalau katakan kamu nak huraikan antara 4 yang cikgu bagi ini sebenarnya hanya 1 dan 2 saja awak boleh huraikan. 3 dan 4 memang tak dapat huraikan. Tak dapatlah, tak payah buat apa-apa. So maksudnya ini saja kita boleh huraikan. So ikut rumus dia akan, kalau log 2 bila kamu huraikan dia masih log 2, tapi yang ini 3 darab M kita boleh asingkan. Begitu juga untuk bahagi. Kalau dia log 2, saya pun log 2. So bila bahagi, cikgu asingkan dengan tolak 3. Sini M di belakang.
Tapi untuk C dan D, minta maaf. Kita tidak ada hukum untuk huraikan bahagian ini. Memang soalan kita ataupun latihan kita diuji. Kamu tahu tak mana satu boleh huraikan, mana satu tak boleh huraikan, ya? So bila kamu tengok rumus ini, cikgu harap kamu bukan hafal. Darat jadi tambah. Ini selalu orang hafal macam ni. Darat jadi tambah, bahagi jadi tolak, kuasa jadi darat. Kalau hafal macam ini sangat bahaya. Sebab nanti awak tak boleh bezakan yang mana satu boleh huraikan, yang mana satu tak boleh huraikan. Okay, so ini ialah soalan kalau awak perlu huraikan. So awak kena cari yang ada darat dan bahagi punya. Katakan sekarang, kerja kamu ialah bukan nak huraikan, tapi nak pemudahkan, nak ringkaskan. Maksudnya nak kurangkan logalima yang ada. Okay? Nak kurangkan logalima yang ada. Okay, katakan cikgu ada log 2, 3 tambah log 2, 4 dengan cikgu bagi 2, 3 tanpa tolak darat bahagi. Okay, sekarang tujuan kita ialah kita nak kurangkan kita nak kurangkan logalima yang ada. Kita nak mempermudahkan dia antara A, B, C, D. Yang mana satu saya boleh gunakan hukum logalima untuk mempermudahkan. So kamu kena ingat di sini, bila awak nak mempermudahkan, maksudnya daripada banyak-banyak log, saya nak kurangkan supaya tinggal satu log, kita akan tengok warna orange punya. Maksudnya dari kanan tengok kiri. So kalau kamu tengok, waktu ini kita minat ini, tanpa tolak ataupun darat. Tapi kalau darat ini pun special sikit Darat ini kalau kamu tengok dia sebelah ialah logalima, sebelah bukan logalima. Okay Okay, sekarang A, B, C, D. Yang mana satu saya boleh gunakan hukum yang sedia ada ini untuk ringkaskan? A dengan B. A dan B. Okay, tambah tolak. Tapi tidak untuk ini. Mungkin kata cikgu ini ada darat. Tapi macam cikgu katalah beza sebab darat di sini dia satu ialah nombor biasa, satu ialah logalima. Tapi kita punya dua-dua logalima. So C tak dapat digunakan So yang kita boleh buat untuk A dan B saja. So kalau ikut hukum dia, kita boleh cantumkan jadi satu logalima saja. Dan hubungan 3 dan 4 itu ialah darat lah. 3 darat 4. So nanti awak boleh bilang ini adalah 12. Begitu juga dengan ini. Log 2, susunan penting bila bahagi. Yang nombor tepang itu di atas. Nombor belakang itu di bawah. Okay, so kita dapat ini. C dan D, kita tidak dapat gunakan hukum yang ada di sini untuk ringkaskan. Okay Cuba tengok ini pula. Okay, katakan sekarang cikgu nak ringkaskan, cikgu nak ringkaskan. Okey, cikgu bagi log 2A contohnya. Sebab kalau semua nombor, sebenarnya awak boleh tekan kalkulator pun. So, cikgu bubuh huruf. Okey, log 2A tambah log 4B. Kalau cikgu suruh kamu ringkaskan, boleh tak saya gunakan hukum untuk ringkaskan? Boleh tak saya gunakan hukum logalima yang ada di dalam senarai rumus ini untuk ringkaskan? Maksudnya saya tak nak ada 2 logalima, saya nak 1 logalima saja. Tak boleh. Tak boleh. Cikgu nampak tambah. Kenapa tak boleh? Sebab asas dia lain. Asas tak sama. Asasnya berbeza. Bila kita gunakan hukum 1, 2, 3, dia ada syarat ni kalau kamu tengok. Semua asas mesti sama. Kalau A, semua A. Asas dia mesti sama. So kalau kita ini 1, 2, 1, 4, minta maaflah, kita tidak dapat gunakan hukum untuk samakan dia. Tapi kita kan ada senarai rumus boleh tukar asas. So
Sekarang saya tak boleh ringkaskan dia sebab hukum dia berlainan. So saya boleh gunakan hukum untuk tukar asas dia supaya dia jadi sama. Sekali lagi macam apa yang cikgu bagi di sini, cikgu nampak logam 5 tambah logam 5. Sepatutnya saya boleh gunakan hukum pertama. Tapi bila kamu kaji, tak boleh. Sebab asas dia perlainan. Satu ialah 2, satu ialah 4. Kalau ikut hukum 1 ini, dia mesti memberi asas yang sama. Kalau 2, semua 2. Kalau 4, semua 4. Dia tak boleh 1, 2, 1, 4. So, bila keadaan ini berlaku, so apa yang awak perlu buat ialah kamu gunakan rumus yang keempat. Kita tukar supaya dia jadi asas yang sama. Boleh So, biasa ni bila contohnya ini kita ada asas 2, kita ada asas 4. Sebenarnya tak kisah pun. Awak boleh dua-dua tukar kepada asas 2, boleh dua-dua tukar kepada asas 4, ataupun dua-dua nak pergi tukar kepada satu asas yang tak ada di sini. Maksudnya gunakan hukum 4 2 kali. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan merumitkan keadaan. So, biasanya kita pegang prinsip ini bila dua asas itu berbeza, kita biasanya ubah kepada asas yang lebih kecil. So, maksudnya untuk soalan ini, kita ada satu asas 2, yang satu lagi asas 4. Tak boleh cantum sebab asas berbeza. So, apa yang kita buat, kita akan ubahkan asas 4. Sebab dia lebih besar. So, asas 2 kita tak kacau. So, dia masih log 2A. Yang sebelah sini, kita tukar dia kepada asas 2. Sebab gunakan hukum 4 ini, awak boleh tukar kepada apa-apa asas yang kamu suka. Janji jangan negatif saja. Kemudian nombor atas itu masih di atas, asas itu letak di bawah. Sekarang soalan saya. Boleh tak saya gunakan mana-mana satu hukum untuk ringkaskan? Nak kurangkan hukum yang ada. Boleh? Ada tak mana-mana satu hukum saya boleh gunakan untuk ringkaskan? Maksudnya saya nak kurangkan logam 5 yang ada. Mungkin ada di antara kamu sudah risau. Cikgu kata nak kurangkan. Tapi baris kedua ni sudah tambah logam 5. Daripada 2 logam 5 dalam soalan, cikgu sudah buat jadi 3 lah. Kata nak ringkaskan. Itu sebab kita tak ada pilihan. Sebab asas tak sama, tak boleh buat apa-apa. So, kita terpaksa buat banyak sikit dululah. Buat banyak sikit, nanti kita fikir macam nak kurangkan. So, ada tak mana-mana satu hukum saya boleh gunakan untuk kurangkan 3 logam 5 ini? Jadi 1 logam 5 ke, ataupun sekurang-kurangnya jadi 2 logam 5 saja ke? Ada tak mana-mana satu? 1 dengan 2. 1 dengan 2. Kita nak kurangkan satu ini, kalau kamu nak pakai 1 dulu ke nak pakai 2 dulu 2. 2 dulu. Cikgu nak kamu tengok ini Ini memang selalu berlaku Kamu kata kamu nak gunakan rumus kedua ini untuk kurangkan daripada 2. Maksudnya kamu nak buat sebelah sini, betul tak? Betul. Betul Awak nak buat sebelah sini supaya daripada 2 logam 5 jadi 1 logam 5. Cuba tengok senarai rumus ini semula. Baris kedua ini hukum kedua ini. Di sebelah yang lebih banyak logam 5 itu, apakah operasi terlibat di sini? Apakah operasi terlibat di sini? Tolak. Tolak. Yang cikgu bulat ini ada tolak ke? Tak ada. Tak ada. So macam mana nak gunakan hukum 2? Faham maksud saya? Tak boleh guna. Tak boleh guna. So kalau kamu tengok betul-betul, dia memang selalu dia akan bawa ke, sebab kamu, dia sebenarnya masalah ini dok. Kamu hafal tanpa jadi darat, tolak jadi bahagi. Bahagi jadi tolak. Kamu tak tengok benda lain. Kamu tengok simbol aja. So tapi kalau kamu tengok betul-betul, awak ingat, kerja sekarang awak nak buat apa? Awak nak kurangkan daripada 2 logam 5 jadi 1 logam 5. So bila baca senarai rumus, kamu kena baca dengan arah orange ini. Dari kiri ke, dari kanan ke kiri. Arah ini aku kena baca arah ini. So arah ini yang kita nak cari ialah tanpa tolak dan darat. Tapi saya ada di sini, tanpa tolak dan darat nombor biasa.
Tapi apa yang ada di sini ialah bahagi. Tak ada operasi yang saya nak. So, dia tidak dapat gunakan hukum itu. Boleh ya? Ya, so cikgu saya terangkan tak boleh. Okay? So, kalau kamu nak terus cikgu kalau macam itu, tak apalah saya tak buat hukum 2, saya buat hukum 1. Kalau awak nak buat hukum 1 pun ada masalah. Mungkin awak kata cikgu, okeylah saya dapat tambah. Tapi masalahnya awak punya sebelah sini ada 2 logam 5. Yang cikgu punya 1 aja. Okay? Yang cikgu punya 1 saja. 1 saja. Awak punya sini ada 2. Nanti nak cantum macam mana? Tak boleh juga. Okey ya? Ya? Mula-mula awal-awal kita tak boleh sebab asas dia perlainan. So bila asas, kalau itulah sebabnya, so kita punya pilihan kedua ialah saya pergi tukar asas dia supaya asas dia jadi sama. So di sini kita ubah kepada asas 2. Tapi kamu akan dapati bila saya ubah kepada asas 2, saya tetap tak boleh gunakan hukum 1 dan 2 sebab bentuk tak betul. Okey ya? Boleh? Tapi, ada tapi. Ini, alamak. Tengok ini. Log 24. Semalam kamu baru belajar. Awak sebenarnya tahu nilai log 24 ialah berapa? Semalam kita ada belajar. Macam latihan 4.3 soalan 1. Semalam you buat banyak-banyak itu. Kamu pakai cara apa? Tukar kepada bentuk indeks ke kamu pakai cara tukar kepada asas 10? Bentuk indeks. Okay. So kita buat di luar supaya kita boleh nampak. Cikgu buat di tepi ni ya. Okay, cikgu buat di tepi ni. Okay, so kita buatlah, katakan log 24 sama dengan X. Boleh X? Boleh. X tak pernah wujud. Okay, asas tetap asas. So apakah asas kamu? 2. Apakah partner baru? X. X. So 4 di sini. So apakah nilai X ini? 2 kuasa apa sama 4? Sorry, sekali lagi tak dengar. 2. 2. 2. Okay. So kita tahu nilai ini sebenarnya ialah 2. So kita boleh ubah dia jadi log 2A tambah log 2B bahagi 2. Boleh? Okey. Tanya semula. Adakah saya boleh gunakan hukum logam 5 yang sedia ada untuk ringkaskan? Boleh tak? Untuk baris ini. Ada tak saya boleh gunakan mana-mana satu hukum untuk ringkaskan? Cadangan? Okay, soalan saya. Adakah ini saya boleh gunakan hukum 2 untuk ringkaskan? Tak. Tak boleh. Alasan sama macam tadi. Okay, alasan sama macam tadi. Bila kita nak ringkaskan, sepatutnya yang nak gunakan hukum 2, nak ringkaskan, sepatutnya minat kita ialah operasi tolak, bukan operasi bahagi. So kalau sekali pandang soalan ini tak dapat diringkaskan. Tapi dalam matematik, bahagi 2 maksudnya darab berapa? Bahagi 2 maksudnya darab dalam matematik. Bila cikgu suruh awak bahagi 2, ini maksudnya darab berapa? Darab berapa? -2. Bahagi 2 maksudnya darab 1/2. 1/2. Okey. So bila kamu ubahkan bahagi 2 jadi darab 1/2, kita jatuh kepada hukum ketiga. 1 logam 5 darab dengan nombor biasa. Boleh? 1 logam 5 darab dengan nombor biasa. So saya boleh gunakan hukum ketiga
So ini jadi log 2A. So saya gunakan hukum ketiga, saya boleh bawa yang tarak setengah ini jadi kuasa dia. Okay. Okay, sekarang bentuk yang kita nampak macam bahagi itu sudah settle. Bukan gunakan hukum 2 tapi gunakan hukum yang ketiga. Okey, sekarang boleh lagi saya cantumkan sebab saya masih ada 2 log. Boleh tak saya cantumkan supaya saya hanya ada 1 log? Boleh? Gunakan hukum apa? Boleh ke tak boleh? 1. Nah, saya boleh gunakan hukum pertama kali ini sebab sini ada tambah dan kali ini sini sebelah kiri 1 log 5, sebelah kanan 1 log 5. So saya boleh gunakan hukum pertama cantumkan log 2. So saya cantumkan dia dengan cara darab. A darab B kuasa 1/2. So ini jawapan dia. Saya sudah berjayalah ringkaskan daripada awal-awal saya ada 2 log 5. Saya ada 2 log 5, 1 di sini, 1 di sini. Okay. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu saya macam makin lama makin banyak log 5. Tapi akhirnya berjayalah saya tinggal 1 log 5 sahaja. Okay. So bila kita jawab soalan-soalan ini memang ada dua arah. Ada masanya kita kena buka dia makin lama makin banyak. Ada masanya kita akan makin lama makin sikit. Okay. So sekarang cikgu bagi kamu tengok bentuk soalan. Okay. Bila pula waktunya makin lama makin sikit, bila waktunya makin lama makin banyak. Dia ada 2 arah. Okay. You bagi saya padan, cikgu masuk semula. Sekejap. Okay, ini 3 hukum yang ada. Okay, so sekarang soalan pertama ataupun contoh pertama saya ialah ringkaskan. Kalau ringkaskan maksudnya makin lama log makin banyak ke makin sikit? Kalau kamu nak ringkaskan, makin lama makin banyak ke makin lama makin sikit? Log 5 kamu. Makin sikit. So kamu kena fahamlah untuk 3 rumus ini nanti cikgu kena baca arah ke kanan ke, cikgu kena baca arah ke kiri. Mana satu ialah betul? Ke kiri. Baca ke arah kanan ke yang warna hitam punya ataupun baca ke arah kiri warna orange punya. Orange. Warna orange punya. So kamu kena standby sudah. Kalau dia ialah warna orange, nanti minat saya ialah saya nak cari ada tak tambah log 5 tanpa log 5. Log 5 tolak log 5. Log 5 darab tapi darab dengan nombor biasa. Ini yang minat kita nak cari sebab jumpa benda ini baru ada harapan kita nak ringkaskan. So kita tengok soalan contoh 1A. Kita nak tambah torak dengan tarak nombor biasa. Okey, soalan 1A. Okey. Ada tak tanpa tolak dengan tarak nombor biasa? Ada tak? Ada tanpa? Ada. Ada. Ada tolak? Ada. Ada. Ada darak dengan nombor biasa tak? Ada darak dengan Tak ada. nombor biasa tak? Tak ada. Tengok ni log 5 darak dengan nombor biasa. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada 2 tempat. Tengok ini. Log 5 dengan nombor biasa. Belakang pun ada satu lagi. Log 5 dengan nombor biasa. Okey So dalam contoh yang pertama ini, cikgu sebenarnya ada tambah, ada tolak,
ada darab nombor biasa punya. Dan darab nombor biasa punya ada 2 kali pun. Sebutan pertama dan sebutan terakhir. Okey? Ada tambah, ada tolak, ada darab. Okey, tanya kamu. Mana satu kena buat dulu? Ikut operasi matematik tanpa tolak darab. Mana satu kena buat dulu? Darab. 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 So sini kita pun pegang konsep yang sama. Kita akan buat darab dulu. So darab pada sebutan pertama dan sebutan ketiga. So maksudnya kita akan gunakan hukum ketiga. So apa akan jadi kepada dia? Log 2. Lepas tu ini. So macam mana? Macam nak tulis? Hello, macam mana nak tulis? 5 Lima. kuasa 2. Ya, okey. Kita akan tulis 5 kuasa 2. Okey, ini kita buat nanti ya. Tapi kalau siapa boleh cepat bolehlah kalau awak nak. Okey, belakang. So cikgu akan tulis log 2 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Okey. 5 kuasa 2 tahu jawapan dia? 5 kuasa 2 tahu nilai dia? 25. Tahu nilai kita boleh terus tulis lah. Okay. So ini dapat log 2 25 100. Yang ini berapa? 4 kuasa 3. 4 kali 4 kali 4 berapa? Ataupun awak boleh terus tekan kalkulator 4 kuasa 3. 64. Okay, 64. Okay, so kita sudah settle ini. Tinggal lagi tambah dan tolak. Mana satu kena buat dulu? Tambah. Dalam matematik, kalau dalam satu persamaan ada tambah dan tolak sebaris, mana satu kena buat dulu? Tolak ikut baris. Kita ikut baris dari kiri ke kanan. Maksud saya, katakan kita ada 2 tambah 3 tolak 4. Kita sepatutnya buat ini dulu, buat tambah dulu, baru buat tolak dari kiri ke kanan. Kalau sekarang cikgu tulis 2 tolak 3 tambah 4, kita tetap buat tolak dulu sebab tolak tambah dia sama penting. Okay? Sama penting. Tak boleh kata siapa kena buat dulu. So, nampak siapa dulu, buat siapa dulu. So, maksudnya sekarang cikgu akan settle tolak. Settle tolak, cikgu akan gunakan hukum kedua ini ya. Cikgu terpaksa kecilkan. Gunakan hukum kedua ini. So, cikgu akan dapat 1 log. Lepas tu ada bahagi. Apa bahagi apa? Apa yang kena tulis di sini? Oh, 25. Ya, 25. Okey. Apa kena tulis di sebelah bawah? N ini? 100. 100. Boleh ringkaskan? Boleh ringkaskan? 25 bagi 100, putuskah? 1/4. Okey, putus, kita dapat 1/4. Apa ni? Lah, PCT tu lari. Okay. So kita dapat log 2 1/4 tambah log 2 64. So tinggal satu lagi yang kita belum buat ialah tambah. Okey, nak buat tambah kita akan gunakan hukum logaritma yang pertama. Ini ya, hukum logaritma yang pertama. Kalau awak ada kertas, awak tengok kertas awak muka surat 5. So kita akan buat darab okey ya, cikgu puan. So kita dapat log 2 1/4 kita akan darab dengan 64.
Okey. So akhirnya kita tinggal 1/5 sudah. Tapi kita tak boleh terima ini sebagai jawapan sebab awak belum ringkaskan jawapan kamu. 1/4 kali 64 berapa? 16. 16. Okay. So nak tahu log 2 16 berapa? Ini sama macam apa yang awak belajar semalam. So semalam awak pakai bentuk indeks, aku pun pakai lagi lah ya. Okay. Log 2 16 sama dengan tak ada huruf apa-apa, cikgu suka hatilah katakan cikgu pakai Y. Okay. Asas tetap asas. 2. 2. Partner baru Kuasa Y. Y. Okay. So sama dengan 16. So fikirkan 2 kuasa berapa ialah 16? 4. 4. So dengan kata lain Y kamu ialah 4. Y kamu ialah 4. So maksudnya ini 4. So soalan 1A, soalan jenis 1A ni jawapan kamu 4. Ya, kita tengok lagi ya. Okey. B. So masih kerja yang sama, kita nak huraikan. So kalau kita nak huraikan, kita sepatut macam tadilah. Minat kita ialah ada tak tanpa, tolak dan darat nombor biasa? Ada tak? Ada tambah? Ada. Ada. Ada di sini. Ada tolak? Ada. Ada. Ada darat dengan nombor biasa punya? Ada. Ada. Iaitu pertama ini, darat 3. Ada lagi? 1/2. Darat dengan 1/2. So sama macam tadi, sebab darat diutamakan, so kita buat darat dululah. So sebutan pertama, okay, cikgu enlarge ya. Kamu tengok nota sebab cikgu tak boleh atas bawah. Kamu tengok nota So kita ada log asas 4. Okay, gunakan hukum logaritma yang ketiga bila melibatkan darat. So sepatutnya apa yang cikgu tulis di sebelah dalam ini? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. So nanti awak boleh kira lah. 2 kuasa 3 ialah 8. 8 Okey, kita buat yang kedua pula. Okey, kedua tak ada apa sebab dia tak ada darat. Okey, ketiga. Macam nak tulis? Darat setengah. So kita akan tulis macam nak tulis sebelah sini? Macam nak tulis sini? Kita darat dia ke setengah. Pakailah hukum logaritma yang ketiga. So kita dapat apa? Halo. Kita dapat apa? 9 kuasa 1/2. Ya, 9 kuasa 1/2. Kuasa 1/2 maksudnya apa? Maksudnya apa? Kuasa 1/2. Indeks. Apa maksudnya bila awak punya kuasa ialah pecahan 1/2? Itu maksudnya? Halo. Kamu lambat jawab, cikgu mengantuk ni. Okey? Macam mana? Kuasa 1/2 apa maksudnya? Cuba tengok nota kita muka surat pertama. Jenis-jenis indeks yang ada. Kalau dia merupakan kuasa 1/2, itu maksudnya? Boleh ke? Tak ingat sudah. Cuba Punca tengok. kuasa. Ya, punca kuasa. Punca kuasa berapa? Kalau 1/2. Punca kuasa 3, punca kuasa 9, punca kuasa 2. punca kuasa 2. Okey, so punca kuasa 2 bagi 9.
3. 3 Okey, ini cikgu tulis balik ya. Oh, lupa tanya satu. Apa yang sepatutnya cikgu isi di sini? Apa yang sepatutnya cikgu isi di kawasan ini? Macam mana? Apa yang sepatutnya saya tulis di sini? Tanpa ketolak. Halo, halo, halo. Tanpa ketolak. Halo. Semua orang mana pergi ni? Tolak. 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 Ikut atas saja. Dia tolak, saya pun tolak lah. Okay. So, kita sudah settle semua yang darat punya. So, diikuti kita ada lagi tambah dan tolak. So, untuk soalan ini saya kena buat tambah dulu ke saya kena buat tolak dulu? Ikut depan dulu. Ikut urutan. So, kita akan buat tambah dulu. So, kita dapat log 4, 8 apa 6? Ikut rumus tanpa tolak darat pagi. Ikut hukum logam 5 yang sedia ada. Kalau melibatkan tambah, kita perlu ringkaskan dengan cara Darab. darab. Okay. Ini cukup buat lambat dia. Kalau kamu boleh buat cepat sebenarnya boleh punya, tak ada masalah. So 8 kali 6 48. Tolak log 4 kuasa 3. Okey, sekarang macam mana nak cantumkan kalau melibatkan tolak? Bagi. Okey, saya akan buat 4 besok 48 bagi 3. Jawapan? Jawapan? 16. Okey, apa yang keluar ni kejap. Okey, 16. So, sekali lagi kita pakai teknik ubah kepada bentuk indeks untuk kira. Okey. Kita katakan dia sama dengan X boleh ke? X tak pernah wujud lagi. Okey, X. Asas tetap asas. Apakah asas kamu? 4. 4. Kuasa baru? X. X. Sama dengan 16. So, 4 kuasa apa sama dengan 16? 2. 4 kuasa 2. Okey. So, jawapan untuk ini 2. Okey. So, inilah jenis pertama di mana kita akan gunakan hukum logam 5 yang sedia ada itu. Tujuannya ialah kita nak ringkaskan, kita nak kurangkan. So, kita minat kita ialah bila kita nak kurangkan, minat kita ialah kita cari tambah, tolak ataupun darat dengan nombor biasa. Kalau kita jumpa, bolehlah kita ringkaskan. Dan jangan lupa bila kita nak ringkaskan bahagian ini, kalau ada darat punya, darat kena buat dulu. Okey sekarang kita pergi kepada jenis kedua. Kejap, saya salin dia ke bawah. Sini sudah. Tutup masuk balik ya. Mana pergi? Siapa yang baru masuk? Okay so sekarang cikgu buat jenis kedua. Kecilkan sikit. Jenis pertama sudah settle dalam nota saya tiba-tiba ada A, B, C tapi B tak ada soalan kan, so biarkan aja lah ya. Cikgu mungkin terlebih tekan enter ni. Ini tadi saya buat. Betul ke ini tadi yang saya buat? Ini mana tentang? Okay, ini yang sudah buat tadi kan. Ini pun sudah buat. Sekarang kita tengok jenis yang kedua. Okay. Ini sebenarnya semalam kamu sudah buat.
Di mana melibatkan awak perlu ubahkan asas. Saya perlu kamu cari nilai ini. Sebenarnya cikgu sebenarnya sudah ajar. Kamu nak ubahkan asas sebab nak terus tekan kalkulator tak boleh. Saya nak tekan log 5, 18 ini nak tekan kalkulator tak boleh. Sebab kalkulator tak boleh tekan asas 5. So semalam macam mana kamu buat? Guna hukum 4. Gunakan hukum 4. Kita tukar kepada asas 10. Okay, bagi atas cikgu nak isi apa? 5 ke 18? 18. 18 di atas, 5 di bawah. Tekan kalkulator, apa jawapan dia? Dapat nombor macam ini, cikgu pundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Ataupun awak boleh bagi saya 1.80. Dapat? Yeah. Mungkin awak akan tanya, cikgu soalan ini kenapa cikgu tak ubah kepada bentuk indeks? Kalau awak nak cuba pun boleh ya. Okay, ubah kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. So apakah asas kamu? 5. 5. Katakan dia sama dengan X So 5. Asas baru? Partner baru? Sorry, salah cakap. X sama dengan 18. Yang ini kita kenapa tak pakai cara ini ialah sebab 5 kuasa apa sama dengan 18 kita tak tahu. Kita tahu 5 kuasa 1, 5. 5 kuasa 2 sudah 25, sudah lebih. So untuk soalan ini cikgu tak sesuai gunakan kaedah ini sebab saya tak boleh dapat jawapan. So cikgu terpaksa pakai teknik tukar kepada asas 10. Ini semalam cikgu sudah terangkan. Okey, kita tengok pula jenis yang seterusnya. Jenis yang seterusnya kali ini kalau kamu baca soalan ini, dia bagi logalima kepada kita. Lepas tu dia minta kamu cari logalima yang baru. Okey, soalan jenis ini Okey, mungkin awak kata, cikgu, soalan jenis ini saya tukar kepada asas 10 lah, apa susahnya? Okey. Soalan jenis ini kalau dia sudah bagi logalima, kemudian tanya logalima baru, sebenarnya dia tak benarkan awak pakai kalkulator punya log. Kalau awak pakai sebenarnya akan bocor rahsianya sebab jawapan awak nanti lain sikit. Soalan jenis ini kalau awak tengok dia bagi logalima, dia tanya pula apa nilai satu logalima yang baru. Padahal kita sebenarnya boleh buat. Kita boleh pakai semalam punya teknik. Okey, katakan sama dengan S. Asas tetap asas. Tukar partner baru. Okey, ini cara tak boleh. Tak apa. Saya pergi tukar kepada asas 10. Saya boleh dapat jawapan. Tapi masalahnya bila kamu ambil ini, kadang-kala jawapan kamu akan lari sikit. Awak akan dapat 1.1132282753. Ini kalkulator saya bagi jawapan ini. Okey, tapi untuk soalan ini dia tak benarkan awak pakai kaedah ini. Kalau tidak, dia tak payah bagi ini kepada awak. Bila dia bagi benda ini kepada awak, dia baru tanya benda ini, sebenarnya dia tengah uji kamu. Tak boleh guna kalkulator untuk dapat jawapan. Okay? So untuk jawab soalan jenis ini, kerja kamu ialah kamu perlu huraikan. Kamu perlu huraikan logalima yang ada pada di sini. Okay? So cikgu bagi nombor 6. Dia kata cikgu satu nombor aja nak hurai macam mana pula. Baru bagi saya satu nombor. Kamu sendiri fikir. Kamu sendiri fikir apa nombor yang apa operasi yang sesuai untuk huraikan dia. Okay, tapi sebelum ini kita tengok rumus dulu. Kalau nak huraikan maksudnya makin lama makin banyak logalima. So, cikgu sepatutnya arah ke kanan ke arah ke kiri. Yang pertama ke yang kedua? Saya nak huraikan supaya makin banyak logalima keluar. Ke kanan. Ke kanan. So maksudnya saya akan pakai teknik arah ke kanan. Kalau teknik arah ke kanan, kamu tengok minat kita ialah darat bahagi kuasa. Boleh? Minat kita ialah darat bahagi kuasa. So nanti
bila cikgu kata, okay, macam nak dapat 6 ini, awak kena fikir sendiri. Kamu hanya boleh fikirkan operasi darat, bahagi dan kuasa. Bukan boleh fikir sesuka hati, ya. Okey, lepas itu, kalau kamu tengok, nanti kita nak kurai jadi macam ini. So, nombor-nombor ini. So, kalau kamu tengok balik kepada soalan kita, maksudnya nanti, nombor yang awak boleh fikir, nombor 2, terpadam. Nombor yang kamu boleh fikir, 2, 3. Okey, kalau kamu masih ingat sebelum ni awak belajar 2 logalima yang khas. Waktu itu apa nilai itu? Ingat tak? Cikgu scroll ke atas balik. 2 logalima yang khas. Ini. Boleh. Log AA sama dengan 1, log A1 sama dengan 0. Okey, balik kepada soalan saya. Sekarang kita melibatkan logalima asas 5. So, apakah nombor? Maksudnya kita ada log 5. So, log 5 apa sama dengan 1? Log 5 apa sama dengan 0? 0 ke? Ya, sama dengan 0. Apa ini? Log 5 apa sama dengan 1? Ikut logalima khas itu. 5. 5. Log 5 apa akan sama dengan 0? Ikut logalima khas. 1. 1. So, maksudnya untuk jawab soalan ini, okey, untuk jawab soalan ini, kamu kena ingat operasi yang boleh fikir darat, bahagi, kuasa. Tak boleh fikir tanpa tolak. Sebab kalau awak fikir tanpa tolak, nanti kita tak ada hukum untuk huraikan dia. Kita hanya ada hukum untuk huraikan kalau melibatkan darat, bahagi dan kuasa. Okey, lepas itu, nombor yang kamu boleh fikir, awak boleh fikir nombor yang dipekarkan oleh soalan, 2, 5, dan 2 nombor sebab logalima khas itu. Iaitu 1 sama dengan asas kamu, macam soalan ini asas 5, so saya boleh fikir 5. Satu lagi, 1. So, soalan saya, macam mana nak dapat nombor 6? Operasi mesti darat bagi kuasa. Nilai yang boleh fikir 2, 3, 5, 1. Saya nak dapat 6. Cadangan. Macam mana? Macam mana? Maksud saya macam ini. Okey, sekarang kamu nak dapat 6. Apakah operasi boleh saya tulis di sini supaya dia sama dengan 6? Kamu boleh fikir darat, boleh fikir bahagi, boleh fikir kuasa, boleh fikir nombor 2, boleh fikir nombor 3, boleh fikir nombor 5, boleh fikir nombor 1. Macam mana cikgu nak susun nombor-nombor yang ada di sini dengan operasi yang ada di sini sehingga saya dapat 6. 2 darab 3. Okey, 2 darab 3. Ada cadangan lain? Boleh tak saya tulis 1 tambah 5? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tambah. Sebab saya tak boleh fikir tambah. Saya hanya boleh fikir darat, bahagi dan kuasa. Okey, tak apa. Saya tak fikirlah 1 tambah 6. 1 tambah 5 sebab tambah tak boleh. Saya fikir darat. 1 darat 6. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab 6 tak ada. Kali ini darat okey. Memang saya boleh fikir darat. Tapi kacau pula. Nombor 6 tak ada dalam list kita. Tak boleh fikir 6. Tak boleh fikirkan tak boleh fikirkan 6. So untuk soalan ini cadangan yang betul memang 2 kali 3. So kita akan tulis log 5, 2 darat 3. Sekarang baru kita tengok hukum. Hukum mana saya sepatutnya gunakan untuk huraikan dia? Mana satu? 1, 2, 3. Saya nak huraikan dia. Yang terlibat di sini darat. 1. Saya akan gunakan hukum 1. So saya dapatlah log 5, 2. Yang satu lagi ialah log 5, 3. Hubungan mereka tambah. Hubungan mereka tambah. Log 5, 2. Tahu nilai dia? Soalan pagi sudah?
iaitu 0.431. Log 53 tahu nilai dia? Soalan pun sudah bagi 0.683. So lepas ni awak tambah ajalah dapat jawapan. Walaupun soalan ini dia tak benarkan awak pakai kalkulator, tapi dia hanya tak benarkan awak pakai kalkulator untuk tekan logam 5. So kalau 0.431 tambah 0.683, awak nak malas nak kira manual, tekan kalkulator pun tak apa, cikgu tak akan tahu punya. Okay? Tulis saja jawapan dia 1.114. So ini jawapan untuk soalan 1A. Ya, okey, kita sambung lagi soalan 1B. Okey, soalan 1B ya. Okey. 22.5. Okey, fikirkan. Macam mana saya nak dapat 22.5 dengan operasi dan nilai yang ada di sini sahaja? Okey, cadangan kamu? Halo, cepat sikit. Ini sudah hampir 1 jam lah. Okay, macam mana dapat 22.5? So, kalau cikgu bagi 20.5, mungkin awak rasa suka sikit. Dia dalam nombor perpuluhan kan? So, awal-awal itu awak tukar kepada pecahan dulu. 22.5 kalau tulis dalam pecahan berapa? 45 per 2. Okey, 45 per 2. Okey, cikgu padam bahagian tak nak ni. Okay. Sebab kalau kamu fikir 22.5 sangat susah nak fikir. So daripada 22.5 cikgu ubah kepada pecahan dulu 45 per 2. Okey, sekarang fikir ini. Okay. Boleh pakai ini saja. Okey, cadangan kamu. Sebenarnya bahagi 2 sudah tak ada masalah lah. Bahagi 2 lah. Sebab bahagi pun dibenarkan, 2 pun dibenarkan. Sekarang masalah 45 aja sebenarnya. 45. Apa darah apa bahagi apa kuasa apa, janji dapat 45. Macam mana? Macam mana? Halo, macam mana? Macam mana? Nak dapat 45. Ay, kenapa ni? Okey, 45 boleh dibahagi oleh apa? Boleh dibahagi oleh 5. apa? 5. 5 sebenarnya okey sebab ada di sini. Tapi 9 tak okey. Fikir lagi. 9 boleh dibahagi oleh apa? 3. 3. So sebenarnya ini ialah 5 darab 3 darab 3 bagi 2. Cuba tekan kalkulator. Betul tak? 5 darab 3 darab 3 bagi 2, awak dapat 22.5. Dapat. Okey, so idea sudah dapat, tinggal kerja isi aja lah ya. Okey, panjang cikgu isi bawah. So kita akan buat log 5 22.5 sama dengan log 5. Okey, apa dia tadi? 5 darab 3 darab 3 bahagi 2. Okey, sekarang gunakan hukum yang ada.
Gunakan hukum yang ada. Macam mana asingkan? Sama dengan log 5. Saya nak asingkan darab yang pertama ni. Gunakan hukum yang keberapa? Jangan lupa kita tengok ke arah kanan. Kalau nampak darab, macam mana saya nak asingkan? Tambah. Tambah. So, saya akan buat tambah. Kalau malah sebenarnya boleh sekaligus ya. Seterusnya juga darab. So, saya boleh asingkan dengan tambah. Tapi lepas ni saya nampak bahagi. Kalau nampak bahagi, ikut hukum mana untuk huraikan dia? Tolak. Tolak. Okey. So, yang mana sudah dipekarkan oleh oleh soalan. Soalan bagi kita. Log 52 ini ialah 0.431. Ini soalan pagi. Log 53 pun soalan pagi. 0.683. 0.683. Log 55 berapa pula soalan tak bagi? Log 55 ialah logaritma khas. Berapa nilai dia? 1. 1. So lepas tu awak tambah, tolaklah, dapatlah jawapan dia. Okey ya? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 1C. Log 2, 15. Macam mana nak dapat 15? Daripada nombor-nombor yang sedia ada ini. 2, 3, 5, 1. Operasi darab bahagi kuasa. Saya nak dapat 15. 3 darab 5. 3 darab 5. Okey, 3 darab 5. Mana nak tulis? Tolak dia ke bawah je lah ya. Okey ya. So kita ada log 2, 15. So idea kamu, cikgu, saya nak buat 3 darab 5. 5 darab 3 pun sama je. Okey? Sebab nombor 3 boleh, nombor 5 boleh, nombor darab, operasi darab boleh. Okey. So lepas itu? Tambah. So cikgu akan dapat log 2, 3 tambah log 2, 5. Lepas itu nak buat apa? Lepas itu nak buat apa? Selepas awak sudah buka dia, awak nak buat apa? Tahu nilai log 2, 3 ni? Tak. Tak tahu. Yang pekarkan dalam soalan itu ialah apa? Log 52, asas berbeza. Cikgu enlarge bagi kamu tengok. Asas berbeza. Yang kita punya asas 2. Yang soalan bagi kita asas 5. So, nak buat apa pula? Asas dia tak sama. So, kita kena buat apa? Samakan asas. Samakan asas. Sekarang yang kita ada nilai punya ialah asas 5. So, maksudnya saya akan ubah saya punya ini kepada asas 5 lah. So, log 5, log 5. Nanti sebelah sini pun saya buat. Log 5, log 5. Okey. Log sebelah sini, bagi atas sini saya tulis apa? 3. 3 ke 2? 3 ke 2? 3. Bawah baru 2. Sebelah sini pun samalah. 5, 2. Sekarang saya boleh masukkan nilai? Saya sudah boleh masukkan nilai? Boleh. Sebab ini serupa dengan ini kan? Lepas itu yang ini serupa dengan mana? Serupa dengan ini dan ini. So, tak ada masalah lah. Saya boleh ganti nilai. Log 53 ialah 0.683 bahagi 0.431 tambah log 0.431. Macam mana dengan ini? 1.
1. So bila semua merupakan nombor, bolehlah kita keluar kalkulator lah. Tak payah pula buat dia, walaupun soalan ini tidak pernahkan kita pakai kalkulator. Maksud saya, dia tak boleh pakai kalkulator, hanya tak boleh pakai untuk tekan logam 5 je. Kalau setakat tanpa tolak bahagi, tak ada masalah, awak boleh tekan saja. So awak dapat jawapan 3.9049. Katakan saya pundahkan. Ataupun awak boleh bagi saya 3.90, 2 tempat perpuluhan pun boleh. Tapi jangan bagi saya 3.9, itu pundah terlalu besar. Okay. So itu jenis yang melibatkan kita nak huraikan lah. So sebenarnya contoh kedua ini pun sama, tapi cikgu tak sambung lah sebab masa saya sudah lebih. Nanti saya punya ini sangat panjang. So cikgu akan suruh kamu buat latihan. Kalau kamu tak mampu, nanti baru hari Isnin cikgu terang lagi contoh ini. Sebenarnya contoh ini sama dengan atas, sama je. Hanya cikgu tukar-tukar nombor. So jenis 2 ini cikgu tak sempat, cikgu akan sambung Isnin depan ya. Hari Isnin ialah pukul berapa hari Isnin? Cikgu kata hari Isnin kelas kita pukul berapa? 3.30. Hari itu cikgu bagi satu slide. Hari Isnin ialah 3.30. So latihan untuk hari ini ialah soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey, soalan 3, 4, 5. 3, 4, 5 dan soalan 7. Soalan 7. Sorry, salah ejaan ya. Tunggal. Maksudnya cikgu nak 1 logam 5 aja. So latihan hari ini adalah latihan 4.3. 4.3 pada muka surat 7. Soalan 3, 4, 5 dan 7. Ini latihan untuk hari ini ya. Okey, kejap sebab kehadiran saya tak penuh lagi. Tadi siapa seorang